Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi bersama Zul hari ni. Welcome back to my YouTube channel. So, hari ni kita nak bercerita tentang satu buku. Mungkin korang sebelum ni dah pernah dengar kot. Nama buku tu Al-Muntalaq. Buku Al-Muntalaq. Buku ni karangan dia ada unsur-unsur bahasa Indonesia. Sebab memang yang mengarangnya buku ini adalah orang Indonesia. Tapi ya kita Melayu kan takkan tak faham kan. So dalam ni banyak ulama membahaskan tentang bagaimana ciri-ciri seorang pendakwah tu sepatutnya. So hari ni kita akan bercerita tentang bab 12. Sebelum tu Zul nak tanya balik semua dah bersenam belum? Dah bersyawal lah ni. Okey. So dalam bab 12 ni dia banyak menceritakan persamaan apa yang perlu ada dalam seseorang aktivis tu, seseorang pendakwah tu, apa sifat yang perlu ada. Jadi antara yang ditekankan dalam bab 12 ni adalah di mana seseorang pendakwah tu kan, dia perlu adanya sikap yang dikatakan oleh Al-Umari Az-Zahid, di mana dia berkata seseorang pendakwah ni dikira sebagai lalai kan. Kadang-kadang kita rasa berdakwah ni kira bagus kan. Wah, ada title ustaz. Tak pun wah, hari-hari bagi ceramah kan. Ataupun kalau kat story tu kan, nampak benda baik lah kan. Ada je dia share apa-apa kan. Tapi apa yang ditekankan oleh Al-Umari Az-Zahid ni, di mana seorang pendakwah tu perlu ada tak boleh ada bersikap ni. Sifatnya adalah lalai, sifat lalai dan berpaling pada Allah. Kita ingat dakwah ni tak apa, tak lalai je. Dia pun ada kelalaian. Malahan kita semua ni adalah pendakwah. Kita semua ni adalah dai. Di mana once kita mengucap kalimah syahadah, maka kita automatically seorang dai, dan kita perlu menyampaikan khalifah perlu menyampaikan kepada orang lain. So antara yang ditekankan sifat lalai dan berpaling pada Allah tu adalah, apa yang ditekankan adalah apabila kita melihat sesuatu kemungkaran, kemudian kita melengahkan, kita melengahkan untuk mencegahnya, dan kita tak mengajak pada kebaikan, dan kita melambatkan untuk mencegah kemungkaran tu. Apabila kita melihat satu, kita ambil contoh, kita nampak orang, kita ambil mudah kita nampak lah member kita tak solat, so apa reaction kita? Adakah kita still tak apa lah pesan dia kot? Tak boleh kita paling kurang kita kena tanya, weh dah solat belum? And then kita ajak, weh jom solat. Lepas tu kalau dia tak nak, itu urusan dia. Sebab kita punya tugas adalah untuk mengajak dan mencegah kemungkaran, amar ma'ruf nahi munkar. So ini yang ditekankan Al-Umari Az-Zahid, di mana apabila kita melengahkan, maka kita akan tergolong dalam orang yang lalai dan berpaling pada Allah. Nak ke kita tergolong dalam orang yang macam tu kan? Hanya disebabkan kenapa kita melengahkan, sebab apa? Kita takut. Kita takut dibahan, di troll, ataupun kalau member tu dipalau. Kita takut dengan hanyalah azab-azab kecil, bukan azab pun, macam daripada orang di sekeliling kita. Kita pun tahu yang sebenarnya menolong kita sebenarnya siapa? Allah SWT. Kita tak ada member, kita takkan hilang member seorang, ada beribu-ribu member kat luar so ini sebenarnya kita kena check balik. Sebab apa kita tak nak tergolong dalam orang lain-lain dan dikategorikan sebagai orang yang tak mengingat Allah. Itu yang dikatakan Al-Umari Az-Zahid. So ini dia Allah dah mention dalam Al-Quran, di mana dalam surah ke-49 ayat ke-15, di mana orang yang beriman ni dia tak ragu-ragu. Sebab apa? Dia tahu hanya Allah dan Rasul sebagai dia punya aim dia. So kalau Rasulullah pun berdakwah sebegitu rupa macam kita tahu dengan pengorbanannya, bila diceritakan semasa Rasulullah di Taif, bila kalau kita tengok detail surah sirah tu Rasulullah pergi satu kemah ke satu kemah untuk berdakwah masa tu semua palau. So kita kita umat Nabi Muhammad yang kita sekarang ni memang dalam aman dengan kita hanyalah
menggunakan hujung jari kan, social media semua, kita boleh buat macam-macam. Jadinya amat sedih lah kalau kita tak dapat buat perkara ni kan. Sebab apa? Seorang pendakwah tu kan, dia kena menjadi seorang jiwa yang besar. Di mana ada yang diceritakan dalam buku ni juga kan, kita perlu menjadi kalau lelaki kan. Memang kerja dakwah ni sepatutnya diungguli oleh lelaki lah kan. Ar-rijalu qawwamu 'alan nisa. Mana kita yang kena ke depan. Di mana yang ditekankan kita perlu menjadi lelaki yang berjiwa besar. Lelaki yang besar. Maksudnya bila kita berjiwa besar, maka perkara-perkara kebaikan yang kita buat pun maka akan besar. Kalau kita jadi lelaki berjiwa kecil, maka kita akan selesa dengan melakukan perkara-perkara yang kecil. Kita tak try hard untuk position diri kita ke tahap yang lebih tinggi. Maka itu yang ditekankan lah dalam buku ni, supaya kita untuk menjadi orang yang berjiwa besar kan, berwawasan besar untuk kita kan, mengislamkan. Mengislamkan tu memang bagus lah. Tapi dalam masa sekarang ni kita hanya menegur rakan-rakan kita, family kita kan, mana yang terdekat dengan kita kan. Malahan kalau kita boleh pergi lebih jauh, kita boleh bantu adik-adik kita dekat sekolah dulu. Kita sekolah dulu boleh balik semua ke sekolah ajar adik-adik. Sebab apa? Situasi sekarang ni amatlah orang kata dah semakin tenat lah dengan banyak masalah social media. Kat social media macam-macam, dengan filter lah, dengan challenge ni, dengan challenge tu. Adakah kita nak menjadi orang yang hanya melihat kemungkaran di depan di depan kita tanpa kita melakukan apa-apa? Kemudian ayat ni pun Allah pun dah mention dalam surah ke-9 ayat 24, surah ke-9 ayat Taubah, surah Taubah ayat ke-24, di mana jika kita kadang-kadang kita takut kita takut nak menegur, kita takut sangat nak ajak orang buat kebaikan sebab apa? Disebabkan kita takutnya mak ayah kita ke condemn ke apa ataupun kita takut perkara lain yang mempengaruhi kita, contoh perniagaan ke apa kita takut kita takut untuk buat kerja dakwah untuk kerana Allah ni, sebab kita takut perkara yang sekeliling tu akan mempengaruhi kita. Maka Allah tekankan dalam surah At-Taubah ayat ke-24 ni, di mana jika kita takut semua tu, maka Allah akan turunkan azab kepada kita. Sebab apa? Semua ni Allah yang bagi. Jadi kita kena ingat balik. Jadi mungkin tu saja kita kena reflect balik, tengok balik pada diri kita, adakah kita tergolong dalam orang macam ni yang di mana dikatakan lalai dan berpaling daripada Allah. So kita kena, orang kata paling mudah jaga orang sekeliling kita lah. Mana kita nampak kalau orang tak solat, kita cuba tegur. Allah pandang effort kita, bukan kepada hasil kita. Jadi itu saja kot untuk pengursian hari ini. Harap dapat banyak manfaat, dan itu saja. Selamat Hari Raya lagi. Buat senam. Right, stay tune. Thank you.